Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang telah diberikan kekuatan, kesihatan dan kelapangan masa untuk menambahkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita minta Allah istiqamahkan kita, Allah berikan kita kekuatan beramal dengan amalan-amalan yang sahih, dan yang paling penting Allah terima amalan kita sebagai ganjaran pahala yang besar yang memudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan surah Al-Insyiqaq. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mempelajari agama ini, surah-surah ini supaya kita menambahkan siri iman kita, yang mana kita mengharapkan iman kita bertambah dan kekuatan untuk kita istiqamah dalam beragama. Kerana hari ini kita berada dalam hari yang penuh dengan fitnah, ujian-ujian yang berat, yang mana ianya akan menggoncangkan iman-iman kita, yang boleh menyebabkan iman kita yang mana yang tidak kuat akan cenderung kepada kekufuran ataupun cenderung kepada perkara-perkara yang tidak baik. Oleh kerana itu kita memerlukan kekuatan iman, kekuatan istiqamah dalam perkara ini, apatah lagi hidup kita di kiri kanan kita penuh dengan fitnah-fitnah yang akan menarik perhatian, yang menyebabkan cenderungnya jiwa-jiwa yang tidak mempunyai kekuatan. Tuan-tuan dan perempuan, iltizam jamaah, iltizam dengan ahli sunnah, iltizam dengan menuntut ilmu, iltizamkan semua perkara yang boleh menjaga iman kita dan menambah iman kita. Di hari zaman fitnah yang mana tidak ada siapa yang terlepas dengan fitnah ini, maka kita minta pertolongan Allah, sabat, ketetapan. Jadi kita mempelajari tafsir Al-Quran adalah semata-mata untuk mencari keredaan Allah, sudah tentu, dan memahami apa yang Allah nak. Kerana apa? Bagi orang-orang yang beriman, dia tahu bila dia membaca Al-Quran, ianya bukan satu perkara yang boleh dianggap remeh. Kerana Al-Quran adalah program wahyu, yakni kalam Allah itu sendiri, kalam Tuhan kita yang kita agungkan, yang kita puja, yang kita letakkan tahap kebenaran, kewujudan Allah dan keimanan kita terhadap apa arahan-arahan yang diberikan. Letakkan kasih sayang, kerinduan kita kepada Allah. Letak kasih sayang kita agar kita dapat mengikut Allah seperti mana yang dikehendakinya. Jadi pada hari ini kita sambung dalam surah Al-Mutaffifin. Pada pelajaran lepas, Al-Insyiqaq telah pun selesai. Maka pada hari ini kita mulakan surah yang baru yang bernama surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin berkaitan dengan surah Madaniyah. Ya, dia berkaitan dengan beberapa hukum hakam perniagaan yang dikatakan diturunkan di Madinah. Waktu itu surah ini yang bermaksud orang-orang yang curang dalam perniagaan, berkaitan dengan perniagaan. Kerana kita tahu bahawa di Madinah terdapat peniaga-peniaga yang besar seperti golongan Yahudi. Ya, mereka berniaga dan mereka conquer perniagaan di Madinah. Dan kita tahu juga bahawa Rasulullah dan kaum kerabatnya termasyhur dengan ahli perniagaan. Rasulullah adalah ahli perniagaan. Dan isteri dia Khadijah ahli perniagaan. Dan kaum kerabat dia Abu Sufyan, Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal, semua yang tu semua ahli perniagaan. Ya, berarti mereka mahir dalam perniagaan. Oleh kerana itu kita pun kalau boleh berniaga, walaupun dengan takaful ke, apa yang boleh kita buat, kita buat. Ya, cuba. Sebenarnya pada zaman dahulu, orang yang berniaga ataupun orang yang bekerja sendiri, mereka itulah bos. Mereka itulah bos ataupun
mereka mempunyai kedudukan yang tinggi. Tak ada siapa yang boleh kontrol mereka, tak ada siapa yang boleh mengarahkan mereka. Ya. Rajin kerja, lebih dapat. Malas kerja, kurang dapat. Waktu terpulang kepada dia. Itulah bos. Ya. Itulah tuan pada peringkat awal. Apabila berlaku revolusi Perancis, bermulanya sistem makan gaji, di situ berubahnya. Ya, berubahnya perkara ini, ya, siapa yang bekerja dengan orang, ya, dianggap lebih menarik, lebih baik. Sebenarnya bukan begitu. Kerana bekerja sendiri itu adalah lebih baik. Kerana apa? Kerana tak ada siapa yang boleh mengganggu dia. Dia punya masa, dia punya waktu, apa yang dia nak buat. Tetapi semenjak berlakunya revolusi Perancis, maka di situ ada perubahan sedikit, dan sampai kepada hari ini, ya, orang yang bekerja di bawah orang-orang yang tertentu atau syarikat tertentu dianggap lebih istimewa, ya, mendapat kedudukan yang lebih baik. Ala kulli hal, tak menjadi masalah dalam bab itu. Yang penting kalau dia beriman, walaupun dia kerja dengan siapa sekalipun, selagi tidak melanggar syarak, maka dia itu adalah orang yang terbaik. Janji amanah. Baik. Dalam surah Al-Mutaffifin ini kita akan membicarakan beberapa perkara yang berkaitan dengan perniagaan. Dan kita kena tahu bahawa sistem perniagaan pada zaman dahulu merupakan satu sistem yang ada yang sistem barter, pertukaran barang-barang dan menggunakan dinar dan dirham. Semua itu dibenarkan oleh syarak selagi tidak ada unsur-unsur dalam perniagaan. Yang paling penting, tidak ada unsur khianat. Ya, tidak ada unsur gharar, penipuan, ataupun tidak ada unsur yang seorang mendapat kerugian, seorang mendapat keuntungan. Tak boleh. Ya, kalau ada unsur-unsur itu, maka awal-awal perniagaan itu salah di sisi syarak. Oleh kerana itu, bila takaful itu, ya, kita melihat bentuk-bentuk takaful ataupun insurans. Kadang-kadang bila kita tengok insurans tu, dia berlakunya penipuan di situ, keuntungan sebelah pihak. Maka di situ kita katakan tak boleh. Insurans itu yang jadi bertukar kepada takaful. Ya, takaful lebih nampak adil. Tak kiralah perniagaan itu sama ada berurusan dengan orang kafir ataupun orang Islam, ianya tak menjadi masalah jika transaksi itu diperlukan. Tetapi ingat, tuan-tuan dan puan-puan, Allah telah berikan harta kepada kita. Maka kita memerlukan harta itu diagihkan dengan cara yang betul, penukaran cara yang betul. Oleh kerana itu, dalam sekarang ni orang duk sibuk-sibuk, ya, beli produk Muslim pertama sekali, ya, beli produk Muslim diutamakan, maka ianya amat penting kerana kaedah itu adalah kaedah Islam, wala wal bara, dikait ke situ pula. Ya, nampak perniagaan, tetapi bila sampai satu tahap kita beli kerana apa? Nak membantu orang Islam. Di sana pembelian kita mendapat pahala. Bila kita beli nak membantu umat Islam, membantu orang Islam, secara automatik perniagaan itu akan berlaku perkara yang paling baik. Masing-masing dapat ganjaran pahala. Orang yang menjual itu mendapat keuntungan dan juga mendapat pahala kerana menunaikan fardu kifayah. Dan kita membeli, kita dapat barang dan dapat pahala kerana membantu orang Islam. Nampak tak? Dalam sistem perniagaan Islam begitu asalnya. Okey? Jadi oleh kerana itu, bila kita menyaksikan dalam bab-bab perniagaan ini, kita menyaksikan kalangan di antara hadis-hadis menceritakan kedudukan ahli peniaga ini di dalam syurga. Apabila dia mempermudahkan seseorang itu dalam urusan jual beli, dia permudahkan dalam urusan hutang, dia permudahkan segala-galanya. Rasulullah mengisyaratkan mereka ini akan dipermudahkan di mahsyar nanti. Subhanallah. Sehingga kan 10 orang yang dimubasyirinkan ahli syurga, dikhabarkan berita ahli syurga, 6 daripada mereka adalah ahli perniagaan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, perniagaan adalah satu benda yang unik yang boleh mendapatkan pahala yang besar kerana ia adalah juzuk fardu kifayah. Tak nafikan juga apa juga bidang yang kita hidup sekarang ni, kita berada, ya, walaupun seorang tu menjual goreng pisang di tepi jalan, dia menunaikan satu fardu kifayah asalnya. Ya, sedap tak sedap itu lain cerita.
Tetapi dia telah menunaikan satu fardu kifayah kepada umat Islam. Berbandingkan kalau orang kafir yang menjualkan. Fardu kifayah ini ialah membangunkan satu perkara yang mana memadai dia seorang yang membangun untuk umat Islam. Ya, untuk keperluan umat Islam. Jadi kalau dia kerja dalam syarikat ataupun dia membuka syarikat, maka itu semua adalah fardu kifayah yang mana dia kena tahu dia akan dapat pahala. Oleh kerana itu, buat elok-elok. Jadi begitu kedudukannya. Allah telah memuji golongan-golongan ini, orang-orang yang berniaga. Yang mana dia telah menunaikan fardu kifayah, tetapi ingat, ahli perniagaan ini Allah uji dengan keuntungan dan kerugian. Tetapi keuntungan itu adalah diguna bagaimana? Kita nak mendapat keuntungan itu dengan cara betul ataupun cara tidak. Satu, bila kita dapat keuntungan itu, adakah kita telah menunaikan tuntutan-tuntutan syarak? Dua, dan ketiga, waktu kita nak mendapatkan keuntungan, adakah kewajipan-kewajipan itu dilakukan, dijaga seperti solat. Kita jaga tak? Berniaga dari pagi sampai ke petang, waktu solat pun lepas, maka di situ tidak termasuk dalam golongan yang Allah puji. Bahkan menjadi orang yang tercela. Oleh kerana itu kita melihatkan di dalam surah An-Nur Allah membicarakan tentang perkara tersebut. Cuba buka surah An-Nur. Ayat yang ke-37. Allah menceritakan di antara golongan yang mendapat pujian. Ayat 37 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa itaiz zakah. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang ada pada hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Okey. Maka dalam ayat ini bila kita saksikan Allah memuji orang yang menjadi peniaga, ya, dengan syarat yang mana mereka itu memelihara diri mereka, ya, dengan mengingati Allah. Maksud mengingati Allah, dikawal diri dia daripada perkara-perkara yang haram. Dia pastikan perniagaan itu halal. Okay? Dan dia pastikan produk itu bersih. Halalan tayyibah. Ya? Dia pastikan produk itu bermanfaat. Berniaga tapi berniaga rokok. Tak boleh. Okay? Berniaga tapi penipu. Tak boleh. Jadi ini dia kedudukan perniagaan. Ya, yang mana Allah memuji kerana apa? Kerana mereka dalam berniaga itu takut kepada Allah, mengingati Allah dengan arti kata menjaga halal dan haram dalam perniagaan mereka. Tidak ada penipuan. Kemudian Allah katakan mereka mendirikan sembahyang, mendirikan solat, yang mana dalam bab ini kita melihat asal daripada para sahabat, di antaranya Ibnu Umar menceritakan di kalangan para sahabat, bila masuk aja dengar je waktu solat, azan, terus mereka tutup kedai-kedai mereka. Yang macam mana berlaku di Mekah tu, begitulah. Dia tutup. Mekah Madinah tak ke bila nak azan je, dah dia tutup. Ya, itu. Lalu Ibnu Umar mengatakan, itulah penafsiran ayat Al-Quran. Ya, yang disebutkan, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamus salah. Okey. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, Allah menceritakan, Allah memuji golongan ahli perniagaan yang tidak dilalaikan dengan perniagaan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, perniagaan ini macam Abu Darda mengatakan, aku boleh dapat dalam satu hari 300 dinar. 300 dinar. Berapa banyak tu 300 dinar? Satu dinar sekarang ini, ya, kalau dinar biasanya 4.25. Satu dinar
sekarang 198, 96. Okey, kalikan 4.25. Ada ke kalkulator? Cik kali Syekh. 4.5. 196 kali 4.5. Berapa? 882. Ya, 882 ringgit. Kalikan dengan 300 dinar. Berapa? Ribu. 264 ribu Abu Darda dapat tiap-tiap hari. Subhanallah, itu melalui asar terjemahan dalam kisah tu, ya, dia mengatakan aku boleh dapat 300 dinar pada tiap-tiap hari dan aku mendirikan solat. Masya Allah. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan, solat tidak pernah menghalangkan keuntungan seseorang itu. Kalau Abu Darda, subhanallah, Abu Darda mendirikan solat, ya, masuk je waktu solat ditutup kedai, dapat 300 dinar, ya. Lalu Allah meletakkan dia di kalangan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Dia termasuk dalam golongan tu. Ini mengisyaratkan apa-apa juga di waktu solat, bila azan berkumandang, solat masuk waktu, kita tinggalkan kerja yang kita buat, kita termasuk di dalam orang yang terpilih. Sibuk masak azan, tinggalkan masak tu, pergi solat. Ai ustaz, habislah masak kami hangit. Padamlah api. Apa masalahnya? Bukan lama pun solat biasanya. Kalau macam kita ni berapa minit? Ya. 4-5 minit, 6 minit macam tu. Ke 2 minit, 3 minit. Jenis laju punya. Okey. Jadi mengisyaratkan kepada kita, apa-apa juga di waktu solat azan berkumandang ataupun kita tinggalkan solat awal waktu, maka itu adalah musibah pada diri kita. Kita utamakan dunia, maka kita termasuk dalam golongan yang lalai kepada Allah. Dah kita terangkan solat awal waktu, pahalanya berbeza dengan solat tengah waktu. Bila makin akhir waktu, berarti seolah-olah makin makin hampir habis, solat kita akan hadapi masalah. Dan kemuncak akhirnya, bila kita berada di akhir waktu, misalnya lagi setengah jam nak habis waktu, itu baru kita dirikan solat, dikhawatiri kita termasuk dalam sifat solat orang munafik. Masih lagi dalam waktu? Ya, masih dalam waktu. Tapi kamu memperlambatkan, kerana Rasulullah mengatakan itu adalah sifat orang munafik. Maka kalau solat di akhir waktu selalu berlaku pada kita, ingat, wailul lil musallin. Itulah ayat yang ditujukan kepada orang yang mendirikan sembahyang, tetapi Allah katakan celakalah bagi orang yang melakukan sembahyang. Kerana apa? Memperlecehkan ataupun memperlengahkan waktu solatnya sehingga hampir akhir waktu. Baik. Jadi di sini ayat ini Allah mengatakan, lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang pada hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Ya, dengan arti kata lain, mereka ahli perniagaan yang berjaya kerana takut kepada Allah. Yang memberi rezeki itu adalah Allah dan bukan orang lain. Kita kadang-kadang sanggup tak pergi solat disebabkan orang datang nak beli, kerana kita menyangkakan rezeki itu datang daripada orang-orang tersebut. Ya, tutup kejap. Atau ialah tengok keadaan yang perlu yang mana, kita tutup kejap. Isyaratkan kepada bahawa kita ini beriman kepada Allah. Hatta kalau kita tutup, itu adalah syiar Islam kita. Dakwah kita kepada orang bahawa orang tahu bahawa kalau waktu solat kena jaga, kena tutup. Okey. Baik, ini di antara perkara yang menarik yang kita lihat. Allah memuji ahli perniagaan. Allah memuji ahli perniagaan. Kerana bila dia berniaga, dia mendapat aset kekayaan. Di sana kita kena faham elok-elok kenapa walak wal barak perlu ada pada diri kita. Kesetiaan kita kepada orang mukmin, barak kita menentang, tak setuju kepada orang kafir, amat penting dalam siri perniagaan. Kalau kita mengkaji balik sejarah penduduk Yahudi yang berada di Madinah menjadi ahli perniagaan, bila Islam masuk, mereka gulung tikar. Disebabkan, tuan-tuan dan perempuan, orang Islam semua beli kepada peniaga-peniaga Islam.
Kalau kita nak buat, nak hancurkan ataupun nak goncangkan perniagaan-perniagaan kafir di bumi kita pun, itulah kaedah dia. Kembali kepada peniaga-peniaga Islam. Belilah. Kalau dah tak ada sangat, barulah kita nak ambil produk orang-orang kafir itu mungkin. Tetapi kalau ada, selagi ada produk itu orang Islam, mungkin mahal sikit, tetapi niat kita membantu, Allah akan bagi pahala kepada kita dan kita telah menyokong ekonomi orang Islam. Kenapa? Bila orang Islam yang amanah, dia berniaga, dia jujur dalam perniagaan, insya-Allah dia akan keluarkan zakat. Bila keluarkan zakat, hasil zakat itu sampai kepada orang Islam juga. Itu dia kaedah dia. Hatta mungkin orang kafir pun merasa daripada zakat tersebut. Seperti orang mu'allafatil qulub, ya, yang baru nak masuk Islam, dia akan merasakan kebaikan pada zakat tersebut. Dan dengan duit zakat juga, duit infak di kalangan orang Islam boleh membangunkan negara. Subhanallah, kalau kita mengkajikan tentang zakat, ya, bagaimana institusi zakat boleh membangunkan negara, menguatkan negara menjadi satu negara yang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Tahu tak? Ya, kita, wakaf kita ni betapa banyaknya, nilaiannya bukan sedikit, banyak yang ada pada pihak-pihak tertentu yang mengaturkan bahagian wakaf. Dahsyat. Kadang-kadang tanah tu, subhanallah, dengan nilaian berjuta, ya, dan ianya seharusnya diserahkan, diberikan, diaturkan dengan baik supaya umat Islam bangun, ya, dapat membenakan negaranya menjadi negara yang terbaik. Okey. Maka di sini kita lihat perniagaan-perniagaan yang dituntut, ahli perniagaan dituntut untuk bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi ganjaran yang terbaik. Allah memuji mereka yang mana mereka begitu takut kepada Allah dan mereka berniaga, mereka tak pernah tinggalkan solat. Kita berniaga tinggalkan solat. Okey. Kalau berniaga dapat pujian begitu, begitu juga di rumah kita, kalau waktu solat datang, buat, tinggalkan yang apa yang boleh kita buat. Terutamanya handphone tu, ya Allah, handphone tu penyakit. Ya. Waktu solat tu tak boleh dipisah. Kalau pisah handphone macam nak mati katanya. Ya, habis solat orang berzikir, dia sibuk. Awal sekali buka handphone. Waktu solat, ya, waktu khutbah Jumaat, cuba tengok anak-anak muda, ya, masih lagi sibuk dengan handphone. Dalam kelas sibuk handphone tak apalah. Ya, faham. Tak apa, jangan takut. Yang terasa pula. Tapi nak cerita, dalam keadaan yang begitu sekali, masyarakat kita, ya, masyarakat kita begitu dahsyat sekali dengan handphone, seolah-olah jadi penyakit yang berbahaya. Ya, terutamanya waktu-waktu kewajipan begitu, waktu solat Jumaat, kita tengok anak-anak muda kita, ya, sibuk dengan handphone. Satu sibuk bersembang, merokok, la ilaha illallah. Ya, tak takut kepada Allah. Ya, tak takut. Kalau begitulah kedudukannya, adakah kita termasuk lepas tu habis je solat Jumaat minta, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga? Apa cerita tu? Ya, sebelum solat pada khutbah duk sibuk dengan handphone, dengan rokok, lepas itu habis solat terus minta, ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Bermain dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Baik, jadi dalam bab ini kita melihat surah Al-Mutaffifin sebagai mukaddimah dia berkaitan dengan perniagaan. Yang mana Allah dalam ayat ini kita akan menyaksikan Allah memberi peringatan. Kalimah wail, celakalah atau binasalah, dan berbagai sebutan yang tidak baik ditujukan bagi orang-orang yang gagal menunaikan hak Allah dalam sistem apa juga kehidupan dia. Maka di sini Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,
Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Tidakkah orang-orang itu yakin bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Subhanallah, ya. Tuan-tuan dan puan, cukup bila Allah mengatakan, tidakkah orang itu yakin bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, pun dah mencuit perasaan kita. Ya, berlatih bila bertemu ayat-ayat macam ni, ya, rasa takut ada dalam diri kita. Kena berlatih. Baik. Dalam ayat ini mukaddimah Allah mengatakan celakalah besar bagi orang yang curang. Siapa dia orang yang curang ini? Maka ulama menjelaskan dalam penafsiran ayat ini, kita melihat Ibnu Katsir mengatakan, diriwayatkan dari An-Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata ketika Nabi tiba di kota Madinah, penduduk Madinah termasuk orang yang paling curang dalam menakar, hingga Allah menurunkan ayat wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan menimbangnya. Setelah ayat itu turun, maka mereka menakar dengan baik tanpa berlaku curang. Ya, subhanallah. Di mana dalam perniagaan di Madinah, penduduk Madinah pada ketika sebelum Rasulullah hijrah, mereka berniaga, ada ngelat dia. Ya, ada tipu dia. Yang mana bila dia nak daripada orang lain, kena cukup, kena cukup. Tetapi bila dia berniaga, dia jual ke orang lain, dikurangkan sedikit. Ini di antara sifat yang tidak baik. Ya, tidak baik dalam siri perniagaan. Ya, oleh kerana itu kita digalakkan kalau kita berniaga kedai runcit misalan, beras tu kan, kalau boleh beli alat timbangan yang betul-betul sharp tu, itu cantik. Ya, daripada kalau timbang tu jarum tu zap kata macam tu, kalau dah jarum zap macam tu, ya, agak-agak tepat, tambahkan sikit je. Ya, sikit sebagai niat sedekah kalau lebih. Jangan kurang. Kenapa? Kalau kurang, kita bertanggungjawab depan Allah. Kalau lebih, tak apa. Itu bagi ahli perniagaan. Kerana setiap biji beras yang lebih itu menjadi sedekah kita. Allah akan bagi ganjaran pahala. Ambil perkara tu. Apa-apa juga sedekah, Allah akan ganti. Ingat tu. Dalam minda kita kena letak. Apa-apa juga sedekah, walaupun sedikit, Allah akan ganti. Itu janji Allah. Oleh kerana itu, walaupun sedikit, tak apa, bagi. Allah akan bagi ganjaran pahala pada kita dan gantian itu. Terutamanya bagi mereka yang memiliki mak dan ayah. Bagi, jangan berkira. Ya, syaitan akan datang. Waktu kita nak bagi tu, dia berkira. Subhanallah, waktu mak melahirkan kita, tak pernah berkira. Ya, tak pernah berkira. Nak melahirkan kita, ya, tak pernah berkira susah payah dia untuk melahirkan kita. Kadang-kadang mak mati, anak hidup. Kadang-kadang anak mati, mak hidup. Kadang-kadang dua-dua mati dan kebanyakan dua-dua hidup. Ya, oleh kerana itu kita kena lihat, terutamanya mak dan ayah, jangan berkira. Bagi. Tuan-tuan dan perempuan akan menyaksikan murah rezeki kita. Lain, ya, bila kita bagi pertama kepada mak dan ayah, dan kedua bila kita menunaikan zakat, kita akan rasa ketenangan dan rasa ekonomi kita tu lain sedikit. Ya, kestabilan tu ada. Kalau kita bersedekah lagi, kestabilan tu lagi terasa. Ya, rasa berkat, rasa ada je benda-benda tersebut. Subhanallah, itu satu benda yang unik terhadap perkara-perkara yang gaib yang Allah arahkan, diberikan keberkatan pada harta kita. Baik. Ibnu Katsir menjelaskan, bila peristiwa ayat itu diturunkan, maka penduduk Madinah yang berniaga ketika itu menunaikan takaran-takaran mereka. Ya, dulu sistem mereka apa, cupak, apa put, apa lagi. Tak adalah kilo-kilo yang macam sekarang ni. Dia main cupak. Okey, kilo pula. Apa dia? Gantang. Gantang put. Kita pun tak tahu. Ya, satu cupak berapa put? Pun tak tahu. Apa pula put tu? Okey. Satu gantang berapa cupak? Pun tak tahu. Allah, kan. Tak apa. InsyaAllah belajar. Ya, pasal apa? Dalam kitab-kitab lama tu dia ada sebutan dia. Tapi sekarang kita gunakan sistem yang lain. Okey. 4 cupak, 1 gantang. Itu je. 4 cupak, 1 gantang. Okey. Baik.
Jadi waktu kami belajar di Pakistan dulu, waktu saya belajar di Pakistan dulu, orang Pakistan ni pun jenis penipu juga. Bukanlah semua kan, tapi ada peniaga. Kadang-kadang kita tengok balance apa, dia letak bekas dia kat bawah. Tetapi di bahagian tempat tu ada dia letak carrot lah, kalau beli barang-barang ni, carrot, bawang lah kan. Tak nampak tapi benda tu ada. Bila dia letak, okey, dia ambil barang-barang tu, dia letak timbang. Berat lah. Tapi yang masalahnya berat tu digabungkan dengan berat carrot di bawah tu, yang benda-benda berat yang tersembunyi. Berdosa. Ya, berdosa. Tak boleh. Itu kalau bentuk-bentuk yang begitu. Tuan-tuan dan perempuan, sekarang ini mungkinlah apa juga perniagaan-perniagaan begitu adalah tidak patuh syar'i, maka dianya berdosa. Sekarang banyak perniagaan terutamanya online. Oleh kerana itu, kalau kita nak libatkan perniagaan, kita kena tahu sedikit sebanyak. Boleh tak berniaga ni? Boleh tak beli ni? Boleh tak? Itu semua diambil kira. Kenapa? Kadang-kadang ada perniagaan yang Rasulullah larang dalam penafsirannya pada zaman sekarang, perniagaan yang tidak jelas. Misalan, produk yang dikeluarkan itulah satu gambar, sedangkan gambar itu tak, ialah walaupun gambar sama, tapi hakikatnya gambar barang tu dah lain punya barang. Jadi bila ditengok gambar lain, ini nampak macam sama, tapi bila dirasa lain. Okey? Jadi orang yang membeli tertipu. Banyak sekarang, memang dah banyak dah kena tipu pun. Ya. Kemudian semua perkara itu perlu ditelitikan mengikut panduan syarak. Dia tak boleh main beli jual, beli jual, beli jual. Tak boleh. Kena berhati-hati. Ya. Sistem online sekarang. Begitu juga dengan sistem-sistem perniagaan-perniagaan yang lain. Perniagaan emas terutamanya. Ya. Perniagaan emas lagi susah kerana apa? Dia memerlukan ain emas tu ada. Dia tak boleh main nombor aja. Ya. Yang saya tinggalkan satu bank tu pasal dia tak ada ain dia. Apa dia? Zat emas tu tak ada. Dia hanya ada nombor, nilaian je. Saya tinggalkan. Kerana kita nak macam muamalat ada zat dia, ataupun Kuwait Finance dia ada zat dia tu. Maka kita berurusan dengan bank-bank yang begitu. Okey. Jadi nak menceritakan perniagaan perlu teliti dan perlu berhati-hati. Ya. Biar kita berikan lebih sedikit, asalkan benda tu kita tak kurangkan. Kenapa? Kalau kurang, leceh. Dosa dia panjang. Tetapi kalau lebih sikit, insya-Allah, ya, Allah akan berikan ganjaran pahala. Baik. Maksud dari berlaku curang di sini ialah bertindak sewenang-wenang dalam takaran dan timbangan, baik dengan menambahnya jika diterima dari orang lain maupun dengan menguranginya jika dilakukan untuk orang lain setelah dia menjanjikan kerugian dan kehancuran ke atas mereka, iaitu dengan ucapan wail, celaka. Lalu dia berfirman menjelaskan sifat-sifat mereka. Allah letakkan celaka. Ingat tuan-tuan dan perempuan, bila Allah letakkan celaka, berarti satu laknat daripada Allah kepada orang yang membuat perkara yang dilarang. Oleh kerana itu bila disebut wailul lil musallin, ya, celakalah bagi orang yang sembahyang, maka kita perhatikan bahawa ini kecelakaan datang dari Allah, bukan dari manusia. Maka dia adalah berat yang boleh memusnahkan amalan kita dan boleh menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka. Okey? Jadi ini di antara perkara yang menakutkan bila Allah mengatakan kepada ahli perniagaan wailul lil mutaffifin. Okey, berbagai-bagai bentuk perniagaan. Itulah belum lagi perniagaan berbentuk rasuah. Nakkan tender kita bagi rasuah. Haram tuan-tuan dan perempuan. Nakkan tender bagi rasuah. Habis perniagaan kita jadi hancur. Ya, apa kita nak jawab depan Allah semata-mata dalam urusan dunia. Oleh kerana itu bersabarlah. Tak dapat, ingat rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Ya, rezeki dari Allah. Agak menarik. Allah akan bagi rezeki. Cuma berniagalah dengan cara jujur. Saya ada kawan, tangan tak ada. Adalah tangan ni macam ni, tapi jari ni tak ada. Ya. Dia baru ni dia call saya, kenal tak? Tak kenal kata. Dia hantar tak cam dah. Dia kata, alah saya kan OQ satu sekolah, satu kelas dulu, ingat tak? Oh, ada seorang, memang ada seorang. Tangan ni tak ada. Dia ujung ni macam lesung kan. Ujung ni macam lesung. Tapi Masya Allah, ada kedai jahit.
Kedai jahit. Kalau kedai apa ke, yang tu tak tahulah, kalau kedai runcit tu mungkinlah. Ini kedai jahit. Dan bukan sebarangan, profesional dia. Tapi itulah, dia kata, alah ustaz, saya ambil apa ni, buat-buat baju artis, baju-baju yang macam company nak kan. Begitu sekali, baju-baju yang tahap syarikat-syarikat besar jumpa dia, tolong buatkan. Ada pekerja pula tu. Kita yang tangan sehat nak jahit masuk benang dalam jarum pun separuh mati dah. Ya. Nak jahit pun macam ular je. Orang suruh straight, dia macam ular. Ya. Nak menceritakan rezeki ada, tuan-tuan dan puan. Buat secara amanah, secara jujur. Ya. Secara amanah, secara jujur. Allah tak akan biarkan kita. Kalau rezeki kita tu ada, Allah akan jalankan. Yang penting kita berusaha. Berusaha. Buka aja, insya-Allah rezeki datang. Kaedah saya nampak begitu. Yang penting kita usahakan sikit. Bila usaha tu ada, Allah akan bagi jalan. Ini usaha tak nak, malas. Lepas tu, ya, minta tu minta ni, kutuk tu kutuk ni. Itulah kerja. Buatlah kerja. Ya. Kalau orang yang cacat begitu boleh bina satu empire dia sendiri, takkanlah kita ni tak boleh. Ya, cubalah. Ya, cuba. Baik. Kemudian, kesan daripada kalimah wailul lil mutaffifin, apa yang Allah katakan, siapa yang dicelakakannya ini? Allazina idza ktalu 'alan nasi yastawfun, iaitu orang yang apabila menerima takaran dari manusia, yakni orang yang lain, mereka minta dicukupkan. Okey, cukupkan. Tak habis lagi di situ ya. Kalau sekadar tu, itu hak dia. Ya, betul-betul ya. Timbang betul-betul. Okey, itu hak dia. Dia sebagai pembeli. Maka dia nakkan timbang yang betul-betul. Tak apa. Tetapi yang jadi masalah dia, apa dia? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakarkan atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Oh, itu yang jadi masalah. Kalau nakkan timbangan betul untuk diri, tak apa. Tetapi bila kita berniaga dengan orang lain, samakan juga. Timbangan nak penuh juga. Bukan pergi kurang. Itu dia. Ya, amat penting, tuan-tuan dan puan. Ya, amat penting. Susah juga nak berniaga tu. Ya, terutamanya kalau kita jual benda-benda yang cepat expired. Ataupun macam kuih itu, hanya kuih itu semalam kita goreng lagi kan, bagi dia nampak fresh lagi. Ya, kita kata, oh, kuih ni hari ni. Kena. Ya, tipu dalam perniagaan. Tak boleh tipu, kena jujur. Itu pasal Rasulullah SAW dalam perniagaan dia jujur. Yang menyebabkan Khadijah tertarik. Kenapa? Bila Rasulullah berniaga, ya, keuntungan tu ada kelebihan dia. Lebih banyak. Dia jujur dalam perniagaan. Ya, ya, betul. Tuan-tuan dan puan, bila dikata, okey, yang ni produk ni agak kurang sikit. Ya, lepas tu yang ni baik sikit, agak mahal. Kalau orang nak beli, belilah. Jangan kita samakan, ini produk, asli. Hanya tak asli. Orang kencing manis beli madu, dia kata asli. Dia pun makan madu, lagi bertambah manis, manis pula, bertambah kencing manis dia. Kena tipu, bulat-bulat. Ya, tak boleh. Kalau tak asli, kata tak asli. Kalau asli, kata asli. Kalau tak tahu, kata tak tahu. Senang cerita. Ya, supaya orang beli itu rasa selesa dan membuat pilihan dia. Jadi Rasulullah mempunyai sifat yang cukup menarik dalam bab ini. Ya, sifat menarik. Kenapa? Jujur dalam siri perniagaan dia. Kemudian Allah mengatakan di sini, ya, Ibnu Katsir menceritakan tabiat orang-orang yang berniaga dalam bentuk-bentuk yang salah ini dikaitkan pada satu zaman, zaman Nabi Syuaib. Ya, zaman Nabi Syuaib adalah zaman yang mana Nabi Syuaib berhadapan dengan masalah orang menimbang ataupun orang berniaga dalam keadaan menipu. Ada unsur yang tak kena. Menipu dari sudut timbangannya, menipu dari sudut pure barang itu, keaslian barang itu fresh ke tidak, menipu dan berbagai bentuk yang dia lakukan, ada benda yang tak kena. Ya. Subhanallah, menarik ya, dalam bab perniagaan ni kalau kita terjun, kita akan menyaksikan beli perniagaan orang atas perniagaan orang yang lain. Itu kalau berniaga kat Saudi, terutamanya di hotel-hotel, sakit. Ya. Orang mampu beli, aku nak duduk situ, aku bayar lebih.
Kita dah booking, dah bayar separuh, terus ditolak. Dahsyat. Itu di tanah Mekah tu. Ya. Depan Kaabah depa kelentong macam tu je. Nauzubillah min zalik. Okey. Jadi di sini kita tengok beberapa ayat yang mana seorang nabi telah menyampaikan risalah. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Dalam sistem perniagaan sahaja satu kaum dihancurkan. Satu kaum dihancurkan disebabkan menipu dalam perniagaan. Itu belum lagi dengan sistem riba yang kita hadapi pada zaman ini. Yang memenuhi ciri-ciri sifat bala Allah nak turun tu boleh. Bila-bila masa. Jika riba berselerakan banyak. Bila zina menjadi amalan. Bila arak begitu banyak. Semua itu adalah sifat-sifat negeri kita layak untuk diazab oleh Allah. Okay. Kita ada banyak riba tak? Tuan-tuan dan puan-puan balik pergi lalu ikut jalan Kuching tu, tengok bangunan apa yang paling tinggi. Tu dia kita tengok kiri kanan. Semua bangunan-bangunan bank riba. Tak boleh nak lari dah. Yang kedua, arak banyak tak? Pergilah tengok kat Shah Alam tu. Ya, rasanya kalau boom kata pecah tu banjir kejap di sana. Ya, semua ikan mabuk, orang pun mabuk. Okey. Dan zina berselerakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah tidak rahmat disebabkan ada binatang-binatang, anak-anak kecil dan orang-orang sunnah, ya, orang yang inginkan kebaikan, ya, lama dah kita ni dihancurkan oleh Allah. Lama. Oleh kerana itu kita istighfarlah, islahkanlah dengan sebaik-baik yang mungkin. Baik. Dalam surah Al-Isra, kita buka surah Al-Isra ayat 35, kita tengok kisah Nabi dahulu yang dikaitkan dengan kisah Nabi Shu'aib berhadapan dengan kaumnya yang berniaga tak betul ni. Surah Al-Isra ayat yang ke-35. Tetapi ingat ya, dalam bab ini cuma ini belum lagi masuk kisah Nabi Shu'aib, cuma dikaitkan dengan ayat-ayat berkaitan dengan perniagaan. Okey, ayat 35 ni. Dan kalau ikutkan kisah Nabi Shu'aib, dia berkaitan dalam surah yang lain. Nanti kita akan jumpa dia. Ya. Dalam ayat ini di antara arahan-arahan Allah, kalau kita lihat balik daripada atas tu, arahan-arahan Allah, ayat yang ke-35 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnalah takaran apabila kamu menakarkan dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Okay? Ini di antara ayat yang mengisyaratkan kepada kita kena tunaikan perniagaan itu dengan cara yang betul. Apa juga perniagaan dengan cara yang betul. Tuan-tuan dan perempuan, amanahlah. Itu je. Amanahlah dalam perniagaan kita. Yang mana ianya akan bawa kepada keberkatan. Itu yang paling penting. Berkat yang paling penting. Bukan banyak. Kenapa? Berapa ramai yang memiliki duit banyak, akhirnya apa berlaku? Ya, duit itu habis begitu saja. Dah kena scammer. Ya, kena scam satu bab. Kena curi satu bab. Kena apa lagi? Kena sakit satu bab. Bila kena sakit tu, yang sakit tu. Ya, kena sakit, paling sakit. Allah uji dengan dahlah insurans tak ada, kalau ada pun tak cukup. Jadi akhirnya kalau kena sehari tak apa, ini bertahun-tahun dan akhirnya duit habis begitu saja. Ya, subhanallah. Melalui pengalaman-pengalaman kita lah, ya. Allah uji, kalau Allah nak uji dengan sakit ni, letih kita. Seorang hamba Allah tu nilaian dikatakan kategori jutawan tapi tak boleh bergerak dah. Ya. Tak boleh bergerak, duit habis begitu aja. Ya, orang datang, doktor datang, tu datang, nak hidup, ya. Jadi itulah kegunaan duit dia. Nauzubillah min zalik. Okey, Allah uji begitu. Oleh kerana itu, bab harta ada kaedah dia untuk kita hadapi. Baik.
Dalam ayat ini pula kita melihat pada berikutnya Allah mengatakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Tidakkah orang-orang itu yakin bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada hari yang amat besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari itu ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Okey. Dalam ayat ini seolah-olah menempelak kepada orang-orang yang berniaga. Kamu ni berniaga tak ingat Tuhan ke? Dengan arti kata lain bagi kita orang-orang yang dah tua, ya, kamu ni hidup tak ingat mati ke? Tu dia. Seolah-olah begitu. Ya, tuan-tuan dan perempuan, isu mati ni agak menarik. Ya, bila kita saksikan memang menarik. Kalau Allah nak cabutkan nyawa kita bila-bila masa, bila-bila masa. Dan kita tak tahu bila. Tetapi umat Muhammad ini disebabkan, ya, Rasulullah mengatakan kebanyakan umur 60 ke 70 itu, maka di situ adalah waktu yang paling genting dan kita bersedia ajalah. Apa yang paling penting bagi mereka yang dah umurnya dah lanjut 50, 60, bersedia ajalah. Ya, bersedia. Ya. Itu yang tak selera tu ustaz ni, betul lah kan. Okay, tak apa, bukan apa. Maksud bersedia ni, buatlah amalan. Walaupun kita berniaga, walaupun kita bekerja, buat dengan jujur. Ya. Kadang-kadang kita hadapi waktu bekerja, pertama curi masa. Berbahaya tu, tuan-tuan dan perempuan, curi masa waktu bekerja berbahaya. Curi, bukan kita ingat, alah tak ada apa-apa, seminit aja, akan dipersoalkan. Kadang-kadang kita ambil paper, ya, tanpa izin, tanpa dibenar, ambil pen tanpa dibenar, hak-hak pejabat kita ambil, berbahaya sebenarnya. Kita akan dihisap depan Allah. Oleh kerana itu jujurlah, amanahkanlah. Baik. Jadi di sini apabila Allah mengatakan dalam ayat ini, tidakkah mereka mengira bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar? Yakni apakah mereka tidak takut kepada kebangkitan di hadapan Zat yang Maha mengetahui segala rahsia dan semua yang tersimpan di hati, pada hari yang ketakutan yang sangat besar, kengerian yang tak terperikan, juga perkara yang amat dahsyat. Siapa yang rugi pada hari itu, maka ia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, mengisyaratkan kepada kita, tuan-tuan dan perempuan, menggerunkan perjalanan yang berikut ni. Lepas ni adalah perjalanan yang menggerunkan. Tak lama lagi. Bagi mereka umur-umur yang telah meningkat, tak lama lagi. Ambil tu kaedah. Tak lama lagi. Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Oleh kerana itu, Rasulullah mengingatkan, beruntunglah orang yang dibukakan kitabnya penuh dengan istighfar. Yang mana istighfar memerlukan, ya, hanya ucapan dan kesedihan kita. Ya, kalau kita menyesal ataupun kita rasa bersalah, itu dah kategori bertaubat. Maka banyakkanlah. Sambil jalan, sambil naik kereta, astagfirullah. Istighfar, simple je. Paling kurang ucapan-ucapan yang begitu. Ataupun kita tahu zikir-zikir, amalan-amalan yang tertentu yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita, buat. Ya, tuan-tuan dan perempuan, tak ada masa dah kita, melainkan mencarikan ganjaran pahala dan meminta diampunkan dosa. Okey. Yang menarik, Ibn Katsir mengetengahkan dalam ayat berkaitan dengan ayat ini apabila Allah mengatakan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, iaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan semesta alam. Okey. Ini berkaitan kebangkitan kita di mahsyar. Semua kita akan kena. Bila kita dibangkitkan di mahsyar, yang pertama sekali dalam hadis Rasulullah menceritakan bahawa kita akan dibangunkan melalui benih yang ada pada kita yang disebutkan tulang sulbi. Semua ada. Ya, semua ada, maka dibangunkan dengan melalui tulang sulbi yang mana diletakkan di padang mahsyar ataupun ada satu tempat. Berlakulah tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang pertama menghancurkan sehancur-hancurnya sehingga jadi macam tulang sulbi ataupun kecil, hancur. Ya, na'udzubillah.
Tuan-tuan dan puan, menggerunkan. Bila disebutkan, kalau kita tengok blender tu, begitulah akan berlaku alam sekeliling, alam semesta kita ni pada hari kiamat. Selain dia hentak, berlaku pusingan apa semua, hancur, memang hancur. Ya, tak ada tinggal apa, melainkan seperti debu. Maka Allah taburkan, yakni tulang tulang sulbi itu di satu tempat, maka berlakulah tiupan sangka kedua dengan angin yang sejuk dan dimasukkan hujan gerimis. Ya, gerimis. Tahu kan hujan gerimis? Ke tak tahu? Okey, hujan gerimis. Datangkan hujan gerimis, lalu kita akan bangun seperti mana tumbuh-tumbuhan dihidupkan. Kita dihidupkan seperti mana tumbuh-tumbuhan hidup. Kadang-kadang kita tengok rencana, ya, bila benih itu dicepatkan, dia gambar tu dicepatkan, dia naik, begitulah kita. Itu pasal bila ayat tu berkaitan dengan Allah sebutkan dalam Al-Quran, mula-mula tanah tu gersang, tiba-tiba turun hujan, tumbuh. Itu adalah misalan yang Allah berikan kepada kehidupan akhirat. Bagaimana kita dibangunkan. Ulama tafsir mengatakan begitu. Baik. Bila kita bangun, sifat yang pertama adalah dalam keadaan ketinggian Adam. Ya, ketinggian Adam. Berapa kaki? Dua kaki. Memang 2 kaki. Okey. Berapa hasta? Berapa meter? Muaz. Lebih buruk ke apa? Okey. 60 hasta. Yang dikatakan 60 hasta. Adakah 60 hasta kita ataupun 60 hasta Nabi Adam? Tapi al-muhim, ya Rasulullah kata kejadian awal, yakni 60 hasta. Subhanallah. Markobah ni berapa tinggi dia? Tak tahu kan? Berapa tingkat? 4. Kamu ni. Okey, ala kulli hal, tinggi kita dibangunkan. Walaupun pada hari ini orang tu kemeton, ya, kecil, semua akan sama tinggi. Okey, permulaan begitu. Mereka itu tidak berkhitan, tidak berkasut dan bertelanjang. Subhanallah, permulaan kejadian kita di sana. Ya, yang itulah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, waktu itu tak malu ke? Kita tak ada malu ke? Ya Aisyah, suasana waktu itu menakutkan. Orang dah tak kata malu ke tak malu ke, semua cuba nak menyelamatkan diri. Ya, semua dalam keadaan ketakutan. Maka kita tahu orang yang pertama akan mendapat pakaian melalui hadis sudah tentulah Nabi sendiri, dan disebutkan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim, dan daripada hadis itu kita menyaksikan semua para Nabi, ya, akan mendapat pakaian. Dan tidak dinafikan melalui hadis yang lain, para syuhada dengan memakai pakaian jihadnya waktu dia mati syahid dengan keadaan darahnya bau kasturi. Dan para orang yang mati sewaktu melakukan haji ataupun umrah, mereka ada pakaian mereka. Kemudian kita menyaksikan kalau hadis-hadis, ya, melalui Al-Quran, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, ini 4 kategori yang kita melihat Allah akan utamakan mereka mempunyai pakaian. Tuan-tuan dan perempuan, carilah pakaian tersebut. Bagaimana nak mencari pakaian tersebut? Ya, di antara pakaian iman, buat kerja amal, kerja baik. Dan kita menyaksikan dalam satu hadis yang mengatakan, barang siapa yang menyediakan kain kafan bagi orang yang mati, maka Allah akan mengenakan dia pakaian sutra di dalam syurga. Tuan-tuan dan perempuan, jangan tunggu khairat kematian. Apa salahnya kain kafan tu kita bagi je. Kalau kita bagi, orang gunakan, terus kita termasuk dalam grup yang dijanjikan. Buatlah walau sekali. Saya pun tak buat lagi, kena buat juga tu. Ya, pasal kita dah tahu hadis ni. Okey? Kemudian bermulalah acara yang menggerunkan. Allah mengatakan, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari Allah putihkan muka seseorang itu dan menghitamkan seseorang itu. Muka orang yang beriman terus bertukar putih. Walaupun iman dia sebesar zarrah. Walaupun dia kaki maksiat di muka bumi ini, ada iman, maka diputihkan. Maksud dikeluarkan juga cahaya iman tu. Adapun orang yang kafir, confirm hitam muka dia. Okay? Dan orang-orang yang bermasalah dikategorikan hitam.
Nampak tak? Perubahan-perubahan ni berlaku. Dan perubahan mula berlaku dari bentuk badan, bentuk muka, bentuk mengikut amalan masing-masing. Di dalam ini, Imam Ibn Katsir mengetengahkan hadis dari Imam Malik, meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ya, ini silsilah Zahabiyah. Ya, Imam Malik, Nafi', Ibnu Umar. Semuanya siqah, 3 orang ni. Ya, bahawa Nabi bersabda, ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Maksudnya, pada hari ketika semua orang dibangkitkan oleh Tuhan untuk menghadapnya, hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafa udhunaihi. Ya, sehinggalah salah seorang mereka tenggelam dalam perluh mereka sendiri sampai kedua telinganya. Ya, subhanallah. Begitu sekali waktu menunggu, acara menunggu tu, ya, muka dah berubah, maka amalan-amalan sekarang memainkan peranan. Kalau kita tak ada amalan soleh, peluh tu akan bertambah banyak pada diri kita. Hak kat kita je. Ya, kat kita je. Dia naik. Di sini juga. Ya, hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Miqdad, yakni dari Ibnul Aswad Al-Kindi berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti matahari didekatkan pada manusia hingga jaraknya sekitar 1 ataupun 2 batu. Okey. Lalu baginda bersabda, matahari menyengat mereka, yakni panas hingga mereka berkeringat sesuai dengan ukuran amalan mereka masing-masing. Ada yang keringat sebatas sampai kedua tumitnya, ada keringatnya sampai kedua lututnya, dan ada keringatnya sampai pinggangnya, dan ada yang sampai lehernya. Ya, keringat peluhnya sampai ke lehernya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya, dibukakan mulut, diletakkan tangan dia macam ni. Ya, maksudnya air peluh tu sampai ke mulut. Ya, telinga ni, dia mengangakan untuk bernafas. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Pertama kita minta lindung. Jangan hadis ini kita baca kita tak faham. Ya, kita baca kita minta lindung, Allah selamatkan kita. Jangan jadikan kita seperti ini. Na'udzubillah min zalik. Amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi ini dia keadaan orang-orang yang berdosa. Ya, orang-orang yang berdosa. Oleh kerana itu jangan pandang remeh dosa. Kita tak tahu dosa mana yang akan menyebabkan kita sampai tahap begini. Ya. Bila sampai tahap begitu, maka menunjukkan kalau dah sampai tahap, kalau ikutkan daripada hadis ini, orang yang paling banyak dosa tahapnya kat situ. Ya. Maka waktu itulah, ya, kita menyaksikan keadaan yang pertama kita berhadapan dengan Allah dalam keadaan yang menggerunkan. Ya. Dan di situ juga kita akan menyaksikan orang yang tidak kena peluh tu, berarti orang tu di antara orang yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tengok lagi. Dalam kitab As-Sunan, pertama tadi mengisyaratkan matahari dekat, dan kita ada amalan-amalan yang boleh menjadikan pelindung kita daripada kepanasan matahari, yang mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman. Yang Allah ceritakan 8 golongan. Rasulullah ceritakan 8 golongan yang mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman. Dalam kitab Sunan Abi Daud disebutkan bahawa Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai kesulitan di hari kiamat. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahawa mereka dibangkitkan berdiri selama 40 tahun sambil mengangkat kepala mereka ke langit. Tidak seorang pun yang mempedulikan mereka. Keringat telah meliputi semua orang, dari orang derhaka sampai orang yang baik dan berbakti. Okey, ini berkaitan dengan peristiwa di hari akhirat yang insya-Allah kalau tak ada halangan, saya bab-bab tu kita memang ada buat buku melalui siapa nampak poster tu. Ya, itu semua ya saya telah buatkan dalam satu buku, cuma tak terperincikan lagi. Ya. Doakan Allah pemudahkan, kita akan kita perincikan tentang perjalanan di mahsyar tu sahaja. Menggerunkan. Tuan-tuan dan puan-puan, takkan selamat kita. Perjalanan di mahsyar menyakitkan kita. Kita orang lelaki terutamanya menyakitkan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Wallahu a'lam bisawab. Kita berhenti kat sini dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.